Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-A'raf, dan hari ini berkaitan atau sambungan pada ayat 157. 157 ni adalah kesinambungan dari ayat sebelumnya yang mendetailkan sifat orang-orang yang beriman ataupun sifat orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kerana sebelum ni kita sebut ayat 156 cerita bagaimana rahmat Allah tu luas, tapi dalam masa yang sama kena ingat azab Allah juga Allah berikan, timpakan kepada siapa yang dia kehendaki. Cuma bandingannya rahmat Allah ni luas, rahmat dengan azab, rahmat Allah meluasi kemurkaannya. Sehingga kita sebut semalam cerita seorang Arabi yang berdoa kepada, minta dengan Nabi supaya minta dengan Allah supaya Allah rahmati dia dan Nabi sahaja sallallahu alaihi wasallam, dan tidak merahmati lain daripada mereka berdua. Dan semalam ada pertanyaan, apakah lelaki badui ni juga adalah badui yang kencing di masjid? Jawapannya setelah kita rujuk, ya, dia adalah orang yang sama. Dia mari dulu duduk di masjid dan dia cakap macam tu dulu. Kalau riwayat Tirmizi, dia duduk dan dia doa begitu, sehingga Nabi SAW tegur dia, jangan sempitkan rahmat Allah yang luas. Duduk beberapa ketika dia kecing pula dalam masjid. Arabi lah memang. Orang baru Islam belaka masa tu. Orang badui kan. Orang kampung. Jadi dua iktibar. Tapi bagus juga dia dapat pahala walaupun dia kecing kat masjid. Pasal apa? Sebab dia kecing tu kita dapat hukum. Kita dapat hukum. Sebab dia doa tu juga kita dapat rahmat sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang kampung ni jangan pandang lekeh. Kadang-kadang asbab kita dapat rahmat ni melalui dia. Supaya zaman kita pun kita kadang-kadang diturunkan hujan, diberikan rahmat adalah disebabkan orang-orang fakir, orang miskin yang ada dekat kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbab dia kita dapat faedah. Pertama, faedah yang kecing, hukum kecing di masjid, Nabi SAW kata siram dengan satu baldi. Tak payah kokok atau buang tanah tu, tak payah senduk tanah tu ambil buang ke lain, tak, siram je dengan air. Dan faedah yang kedua, faedah dia tanya itulah, Nabi bila dia kata, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati lain daripada kami berdua. Nabi kata, kamu sempitkan yang luas.
Tak rugi sebenarnya kita doa. Tak payah sempitkan rahmat ni, buka luah-luah. Tak rugi. Dia tak ada kata kalau kita doa rahmat kat dia, kurang rahmat kita. Tak ada. Ha. Sama juga saya semalam pergi semayang di masjid Maghrib tu. Kita pergi semayang Maghrib. Dan sekarang ni boleh buat program tu kan, pengimarahan. Jadi dia buat masjid baca tahlil, baca yasin. Majlis baca yasin. BTC kita semua tu dalam bab tu memang kurang bersetujulah. Tapi poinnya ialah nak boleh ke baca tu dia baca senarai nama punyalah panjang. Kita niatkan kepada penghulu kita Nabi Muhammad. Mula-mula hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macamlah Nabi Muhammad tu berhajat kepada sedekah pahala daripada dia. Patut dia niat dia diri ya. Patut kepada roh untuk nenek-nenek, patut sebut nama pula. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Dia kata panjangnya nama. Apa indikator dia sebut nama orang-orang tu? Mungkin orang-orang tu bagi duit ke, buat jamuan ke. Sebenarnya indikator kita dalam beriman tak sebut gitu. Buat rugi ya sebut nama khusus. Kalau jenis lagu tu lah. Melainkan kawan kita tu ada sakit berat, kita doa kepada dia. Ya Allah, sembuhkanlah kawan aku yang sakit tu. Murahkanlah rezeki dia kalau dia bankrupt dalam perniagaan. Bagi tahu orang masalah khusus lain. Ni tak setakat kita ni. Marilah sama-sama kita pakat remuk pada hadiah kepada orang-orang ni. Pahala bacaan kita ni yang gini. Kalau di sudut pahala bacaan tu Imam Syafi'i pun kata tak sampai. Cuma isu dia ialah kenapa nak peduli seorang-seorang. Dia dah sempitkan yang ram. Kalau dia sebut ya Allah rahmatilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Dia doa dah. Cuma dia tambah khususan. Terkhususnya. Apa ada khususan? Sebab dia bayar duit. Sebab dia jamu makanan. Yang tu indikator tu kurang menepatilah maksud. Jangan disempitkan yang luas. Doa rahmat ni kita doa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Masuk belaka dah. Macam kita kata hukum orang ni tak ada baca lagi ayat kita ni, syarah dah. Orang kirim salam lah, macam orang kirim salam kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tu ya duduk depan makam Rasulullah, ya Rasulullah, fulan ni kirim salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rasulullah, fulan ni pula kirim salam. Bagi salam-salam, habis orang-orang sebut nama. Boleh. Lama-lama kena halau. Bagi tahu itu, ya Rasulullah, aku sampaikan kepadamu salam dari sekalian mereka yang berkirim salam kepadaku. Atau berkirim salam kepadamu melalui aku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Cukup ah. Ni sebut nama fulan. Jenuh dah tu. Letih dah jadi. Jadi sebab itu kita kata jangan disempitkan rahmat yang luas. Rahmat yang luas ni kalau dalam berdoa, Allahumma ufil lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunlah dosa muslimin dan muslimat. Bila kita sebut begitu, masuk semua nama orang dekat kita, jauh kita dan sebagainya. Tak payah duk khususan lah. Wak lambat je khususan. Aduh. Tapi bila tanya khususan tu apa? Sebab yang jadi khusus tu bukan sebab lain, sebab dia bagi makanan. Ni. Jadi indikator kita duduk situ punya. Sebaiknya tidaklah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca semula ni saya baca.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang 155 kita dah baca semalam, cerita tentang rahmat Allah dan luas, dan siapakah yang akan mendapat rahmat Allah. Jadi Allah Ta'ala kata orang mendapat rahmat dia ialah orang yang bertakwa, menunaikan zakat dan beriman dengan ayat-ayat kami. Okey. Lagi apa sifat mereka? Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ni kunci utama juga ni. Orang yang nak mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla, dia kena ikut Rasul. Kena ikut Rasul. Asbab tu dah baru dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan juga akhirat. Akhirat adalah lebih-lebih laginya. Kita mengharapkan rahmat Allah ni di akhirat, sebab dengan rahmat sajalah kita boleh masuk syurga. Jadi kena ikut Nabi. Siapa nak rahmat kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada amalannya, pada perbuatannya, pada perkataannya, pada tutur katanya, semua benda lah. Kita kena ikut Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu prasyarat nak mendapat rahmat Allah dan prasyarat nak masuk syurga. Okay? Kalau tidak diterima oleh Allah amalan kita, dan macam mana nak masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata alladzina yattabi'una ar-rasul. Iaitulah orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul. Kemudian dalam ayat 156 ni juga Allah menyatakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan sudah sebelum ni pun ada disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummiyya. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan ummi. Apa maksud ummi? Yakni buta huruf. Alladhi ummi buta huruf, buta huruf.
allazi yajidunahu maktuban, yang mereka dapati tertulis, indahum fit Taurati wal Injil, tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan juga Injil. Berarti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sudah pun dijelaskan oleh Allah sebelum daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi disebut dalam Quran, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang tertulis tu. Mereka kenal seperti mana mereka kenal anak mereka. Ingatnya, jelasnya, detailnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Sakhr Al-Uqaili. Dia kata datang seorang lelaki Arab, qala jalabtu halubah ila al-Madinah fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata orang ni dia kata dia pergi ke Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragtu min bai'i, dia gitu untuk bai'ah. Setelah selesai urusan dia bai'ah, qultu la ulqiyanna hadzal rajul fala asma'anna minhu. Okey. Dia kata aku akan jumpa dengan lelaki ini dan aku akan dengar daripadanya. Fatalaqani baina Abi Bakrin wa Umar yamshuna fataba'tuhum hatta atau ala rajulin minal yahud nashiran Taurat. Jadi sahabat ni pun dia pun ikut Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka pun berjalan. Aku pun ikut sehingga jumpa dengan seorang lelaki Yahudi. Tengah buka Taurat baca. Dia an ibnillahu fil maut ka ajmalil futyan wa ahsaniha. Dia baca tu ya'zi biha nafsahu, yang meratapi kematian anak dia. Jadi dia tanya Nabi, sahabat ni dia jumpa dengan Yahudi. Oh sorry. Lepas dia bai'ah Nabi, dia ikut Nabi. Dia ikut Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar sekali. Jadi tiga-tiga orang ni, seorang sahabat tambah yang keempat ni Abi Sakhr, yang dia cerita seorang lelaki Arab tu. Jadi Nabi jalan, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jumpa dengan seorang lelaki tengah buka kitab Taurat, baca meratapi kematian anak dia. Lepas tu Nabi SAW tanya dia, demi Allah yang telah menurunkan Taurat, apakah dalam kitab Taurat ni ada sifat-sifat aku? Faqala bi ra'si hakadha ay la. Yahudi pun jawab begini dengan isyarat dengan kepala dia menunjukkan tidak. Faqala ibnuhu, berkatalah anak pada lelaki tersebut, wallazi, dia kata, demi Tuhan yang menurunkan Taurat, kami mendapati dalam kitab kami ada sifat kamu dan tempat keluar kamu. Lalu aku beriman, aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku juga bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kemudian bila lelaki ataupun anak dia tu pun matilah. Tadi tu dia meratap pun masa tu nazak lah
tak mati. Aku baca Taurat tu. Bila budak tu kata lagu tu, Nabi SAW kata, aqimul yahudiyya an akhikum. Okey. Nabi kata, ambillah dan uruskanlah jenazah dia. Thumma tawalla kafanahu wassalata alaihi. Kemudian Nabi kafankan dia dan salat ke atasnya. Jadi budak lelaki Yahudi tadi masuk Islam. Fokus perbincangan kita ialah bila soalan Nabi kepada ayah dia tu. Ada ke tak cerita Nabi dalam Taurat? Yahudi tu kata giling kepala tak ada. Tapi anak dia hak nak mati tu, anak dia kata ada. Dan aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ya, saksi la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah. Bapak tak ada. Budak ni jujur sikit. Sembunyi lah. Yahudi ni memang dia sifat dia sembunyi. Dia tak nak bagi tahu Nabi pada tak ada. Baik. Ni sehingga dalam apa tu? Dia Bukhari pun kata ati' Abul Qasim. Nabi kata kepada anak dia tu, bila anak dia tengok ke ayah dia tu nak ikut ke dak Nabi Muhammad ni, ayah dia kata ikutlah Muhammad. Jadi dia pun mati dalam keadaan Islam. Baik. Jadi berdasarkan ayat dan hadis tadi kita tahu sifat Nabi ni ada dalam Taurat. Ada dalam Injil. Cumanya mereka tak nak mengaku dan tak nak terima. Dia tak nak mengaku, tak nak terima kerana kesombongan yang mereka ada dan keta'assuban terhadap kitab-kitab mereka. So dia ni kerana dulu ni untuk bangsa dia je. Kenapa dia sangat secure? Sebab dia tak nak hilang keistimewaan dia sebagai bangsa yang terbaik. Yahudi ni kabilah yang mulia di sisi syariat Nabi Musa. Mari syariat kita, dia tak nak terima sebab dia tak nak hilang kemuliaan tu. Padahal kalau dia masuk Islam tetap dia mulia dan orang lain mulia juga. Tapi Yahudi tak nak. Dia tak nak bangsa lain mulia. Dia nak dia. Betul Allah Taala kata wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan. Dia tak nak beriman tu sebab dia kufur dan hasad dengki. Kalau kira sifat ada belaka dalam Taurat. Dia kenal seperti kenal anak mereka. Siapa pun ikatkan cerita Nabi pergi nak berniaga dengan Abu Talib, jumpa dengan rahib dekat Buhaira tu. Dia kata jangan buat pergi dia ni ke Syam. Jangan pergi. Balik Mekah. Pasal dibimbangi Yahudi bunuh. Sebab apa? Sebab Yahudi tengok kena ada. Sifat-sifat Nabi Muhammad tu ada dalam Taurat. Baik. Apa lagi sifat dia? Maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Pertama sifat ya'muruhum bil ma'ruf. Ya'muruhum bil ma'ruf. Dia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik. Ini sifat Nabi Muhammad. Dalam Taurat pun sebut lagu ni. Wa yanhahum 'anil munkar, dan menghalang mereka atau mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yanhahum 'anil munkar, dan menyuruh mereka melakukan benda ma'ruf dan melarang mereka dari benda mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan menghalalkan segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Dan ini juga satu
nanti pencerahan faedah daripada hadis ni, kita sebut tentang bagaimana semua yang dihalalkan itu adalah baik dan yang diharamkan ada sebab dia diharamkan, kerana dia adalah tidak baik. Wa yada'u anhum israhum, dan dia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Yang ini beban-beban dari syariat yang terdahulu dan beban-beban daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Maka dengan datangnya syariat Islam dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah beban-beban itu. Kita buat sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling ringan, paling istimewa, paling ramai pengikut dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pula kepada sahabat-sahabat yang nak pergi berdakwah, sebagaimana kata Nabi kepada Mu'adz dan Abi Musa al-Ash'ari waktu dia hantar ke Yaman. Nabi kata, basyira wa la tunaffira, wa yassira wa la tu'assira. Berilah khabar gembira, jangan cakap benda takut je. Berilah dalam dakwah kita ni, dahulukan perasaan kasih sayang, rahmat, belas ihsan. Dahulukan dengan perkara tu. Wala tunaffiru, jangan kamu menakut-nakutkan orang pada agama sampai orang tak nak masuk dalam agama. Pasal bunyi agama ni masalah. Jadi padahal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia menghilangkan perkara tersebut. Basyira wala tunaffira wa yassira wala tu'assira. Beri khabar gembira, jangan membuatkan orang lari daripada agama, permudahkan dan jangan memperpayahkan. Permudahkan dan jangan memperpayahkan. Jadi ini sifat syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal isra wal aghlal allati kanat alaihim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni banyak sangat kemudahan. Banyak sangat kemudahan, dan ada ayat yang menjadi nur yang Allah Taala tak turunkan kepada umat terdahulu. Apa dia? Satu, Al-Fatihah. Cahaya yang tidak pernah diturunkan kepada umat terdahulu. Satu lagi, akhir surah Baqarah. Apa dia akhir surah Baqarah? Amanah Rasul dengan tengok. Benda yang Allah Ta'ala tak turunkan pada umat terdahulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak turun ni pada umat terdahulu. Ni maknanya syariat Nabi Muhammad ni, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, adalah syariat yang sangat-sangat bersesuaian dengan manusia. Nabi Musa berat uji pada umat Nabi Musa dulu pun berat. Nabi Musa kata, umat aku tak mampu. Mereka sampai taubat kena bunuh diri. Banyak lagi benda-benda syariat daripada mereka ni, kalau dikira berat bagi kita. Tapi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keringanan. Mereka harta-harta yang diambil daripada hak Firaun, dia bakar, dia tak boleh ambil, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu syariat kita. Tak turun pada sebelum ni. Ayat ni, ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak diturunkan oleh Allah melainkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keadaan begitu pun masih lagi Allah Taala bagi keampunan bagi orang yang tak melakukan yang mudah tu.
Sehingga Allah Ta'ala ajar pula, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Kalau kami terlupa, kalau kami tersalah, ampunkanlah kami. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah kamu bebankan kepada kami isran. Ni wa yadha'u anhum israhum. Sama kan? Kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, seperti mana kamu bebankan kepada orang sebelum kami. Jadi Nabi ni dia datang menghilangkan bebanan tu. Orang rasa berat dalam agama dulu, datang syariat Nabi ringan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebankan kami apa yang kami tak mampu. Padahal Allah Ta'ala kata dah di awal tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi Allah Ta'ala ajar lagi, minta doa dengan Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Tak cukup dengan tu, fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bila turun ayat ni barulah sahabat-sahabat gembira. Sebab bila turun ayat sebelum tu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, kan? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan amalan mereka, imanan mereka dengan kezaliman. Jadi sahabat-sahabat duk rasa berat, yang mana ada orang tak buat salah. Tak, mesti ada buat salah. Bila turun ayat ni lega belaka. Ayat apa? Ayat akhir surah Baqarah tadi. Jadi menunjukkan bahawa syariat ni bukan sesuatu yang membebankan. Melainkan orang-orang yang tidak diberikan hidayah dan petunjuk kepada Allah. Macam orang lah, orang tengok perempuan, orang kafir bila tengok orang perempuan Islam pakai tudung, dia rasa terbeban. Padahal orang perempuan kita yang nak pakai tudung, tak, dia pun rasa selesa. Dia rasa tertutup, dia rasa secure, selamat. Dan masyarakat tu boleh berjalan. Orang putih dia tak nak. Dia rasa dia nak bebas, merdeka, apa semua sekali. Padahal mereka sedang mengalami krisis masyarakat. Wanita mereka tidak boleh menyuarakan hak. Wanita dia tak boleh menyuarakan hak. Sampai lah ni hak dia nak berpakaian pun disekat. Masuk sukan kena pakai bikini. Dia nak pakai baju panjang sikit tak boleh. Heran. Lepas tu kalau orang pakai pakaian lebih sikit, dia ban, dia tangkap. Padahal dia tak boleh nak kembali. Dia tak boleh. Dan mereka mengalami keruntuhan. Wanita dia transgender ni, mari golongan lelaki yang jadi wanita ambil hak-hak dia. Ambil hak-hak wanita yang biologi ni, wanita original. Kita mana boleh. Siapa dia nak belaka. Tapi masalahnya transgender ni, dia nak diiktiraf sebagai wanita sama seperti wanita yang betul. Kalau yang jadi lelaki, dia tak minta pula hak tu. Tak adalah transgender hak wanita, dia nak jadi lelaki, kemudian dia tuntut hak-hak lelaki sepenuhnya. Tak ada. Tak ada. Bahawa dia pun tak boleh. Kalau tiba-tiba nak buat kerja-kerja berat, tak reti dah dia je. Hak angkat berat tu kalah lah. Transgender tanding angkat berat, kalah dia. Tapi hak baru ni berlaku, siapa pun angkat transgender jadi masuk sukan bukan hak khabib tu, MMA, martial art tu. Macam tinju lah, tapi boleh masuk sepak ke apa, ikut dia kan. Transgender masuk lawan perempuan hak betul.
Memang kalah lah perempuan betul. Nah, siapa orang kata memalukan, sukan ni memalukan. Berarti kamu membiarkan seorang lelaki membelasah wanita. Yang mamat hak transgender tu, sebelum dia jadi transgender, dia adalah unit khas tentera. 30 tahun ke berapa? 23 tahun ke berapa, tak ingat berapa. Dia jadi tentera unit khas. Masuk dia ketul-ketul. Lepas tu dia pun tukar jantina, 5 tahun tukar jantina, masuk tandingan tinju wanita. Memang kena belasah lah kawan tu. Orang apa tu? Petinju-petinju lelaki kata memalukan. So kita katakan apa? Itu baru satu kes. Banyak lagi mereka ni bila lari daripada syariat dia akan jadi tunggang langgang. Tapi Islam dia tengok kita ni terbeban dengan agama. Dia rasa dia bebas, tidak terbeban dengan agama. Tapi natijahnya kita dengan agama jadi bahagia, dia dengan kebebasan dia menjadi derita dan sengsara. Hidup bermasalah. Society dia bermasalah. Anak ni panggil ayah dengan nama. Rasa sama level. Tak wajib taat kepada ibu bapa. Hak masing-masing. Anak boleh saman ayah dekat mahkamah. Pening. Nak rotan tak boleh. Nak cubik tak boleh. Nak. Mak pak pun kena hati-hati nak deal dengan anak, takut nak kena saman. Cikgu pun semua hak dia pelik-pening. Akhir sekali society dia, masyarakat dia bermasalah. Kita tengok je okey dari sudut gambaran hak dia bagi kat kita je. Tapi homeless yang ada pada dia, masalah pembunuhan pak dia, senjata dengan dibebas dibenarkan. Dia rasa kita terbeban, tapi sebenarnya ketahuilah umat Islam, kalau betul dia faham tentang agama Islam, dia baca ayat-ayat Quran ni, dia akan tahu bahawa Islam datang untuk mengangkat beban daripada kita. Beban kerana kejahilan, beban kerana anutan agama orang-orang terdahulu. Cuba kita tengok orang Hindu di India. Kasta. No. Kasta dia tu siapa pun. Datang Islam, keluar dia daripada beban masyarakat tu. Baru ni kita pun tengok satu kampung dekat Bangladesh. Satu kampung dekat India, bukan Bangladesh. Satu kampung masuk Islam. Bila dia tanya kenapa? Kerana Islam mengeluarkan mereka daripada kasta. Dia duduk dalam kasta, dia keluar daripada Hindu, dia masuk dalam Islam, maka dia sama rata. Indahnya Islam. Tapi kalau dia nak ikut lain daripada Islam, dia akan terbeban. Inilah yang Allah Ta'ala sebut, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, memuliakan dia, yakni Rasul, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya itu Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berjaya dengan apa? Dengan rahmat yang disebutkan ayat sebelumnya. Berjaya nak masuk syurga, berjaya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Pun dalam ayat yang di hujung ayat ni ditutup dengan, ayat ni dimulakan dengan ittiba' dan ditutup dengan ittiba'. Alladzina yattabi'una ar-rasul, ikut dah. Bawah tu falladzina amanu billahi wa bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur, ada lagi ittiba' di sini. Wattaba'un nur alladhi, ittiba'. Dalam ayat yang bawah tu ada lagi wattabi'uhu.
Dalam satu ayat Allah Ta'ala sebut 2 kali ittiba'. Dan tambah lagi bawah tu ittiba' lagi. Nak menunjukkan kita dengan Nabi ni kena ikut dia lah. Nah, kita ni kadang-kadang asas sedap kecek ya orang panggil. Cakap sedap, buah sedap, banyaklah pengaruhnya. Tapi sebenarnya kita ni jangan ikut sedap bicara. Kalau sedap bicara, itulah golongan-golongan yang disebut dalam Quran. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada manusia ni, kita dengar perkataan mereka takjub gitu. Tapi Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa asyaddul khisam. Malah dia adalah orang yang memusuhi agama. Maknanya ada orang cakapnya sedap, tapi dalam hatinya ada permusuhan. Kita tak katalah semua orang begitu, tapi nak sebut ada orang cakapnya sedap, tapi dari sudut konten agamanya mengarut. Cerita hadis palsu, cerita hikayat palsu, dan melarikan manusia daripada ittiba' Rasul. Melarikan, dengar perkataan ni, melarikan manusia dari ittiba' Rasul. Quran mari ajar supaya ikut. Mari dia, tak apa, kita tak buat hak Nabi suruh pun. Bukan semua hak Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Hak Nabi royak tu sunat je, boleh juga buat lagu lain pun. Hak kita buat ni pun ada asal daripada agama, walaupun tidak secara langsung. Ayat-ayat macam ni semuanya melarikan manusia daripada ittiba'. Kita kalau boleh, kita nak cari orang yang mengajak kita kepada ittiba'. Marilah kita ikut cara Nabi. Marilah kita ikut amalan Nabi. Hak ni Nabi ajar, ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Ini ayat-ayat orang yang mengajak kita ittiba'. Ikut Nabi. Jangan terpedaya dengan manisnya mulut orang, pujuk rayu mereka, tapi natijah daripada pujuk rayu tu adalah melarikan kita daripada as-sunnah. Kerana Quran memerintahkan kita untuk ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam ayat ni pula, ayat 157 surah Al-A'raf ni, Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang mendapat rahmat dia, alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti Rasul. Di bawah tu, falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi. Okey, beriman dengan Nabi, kita semua beriman. Wa azzaruhu, mengagungkan Nabi. Kita semua mengagungkan Nabi. Memang ini hak kepada orang beriman. Wa nasaruhu, menolong Nabi. Ini hak orang beriman. Hak Nabi SAW ke atas orang beriman. Mesti beriman kepada Nabi, mesti mengagungkan Nabi, mesti tolong Nabi. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mesti mengikuti petunjuk yang dia bawa. Dalam ayat ni ada 4 hak Nabi ke atas kita. Beriman, mengagungkan, menolong, dan mengikuti. 4 perkara ni, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai Muhammad kepada sekalian manusia. Bukan orang Arab saja ni, sekalian manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Allazi lahu mulkus samawati wal ard, dia yang memiliki, menguasai langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Huwa yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan
dan dialah yang mematikan. Fa'aminu billah, maka berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi, berimanlah kepada rasulnya. An-nabiyil ummi, nabi yang ummi, nabi yang ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan kalimahnya. Wattabi'uhu, sekali lagi Allah Ta'ala kata ikutlah dia. Oh, 3 kali sebut rentetan cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Nak sebutnya Bani Israel ni dia binasa sebab tak ikut Nabi Musa, maka orang Islam jangan ikut jejak langkah Bani Israel. Sebaliknya ikutlah Nabi. Baliknya ikutlah Nabi. Inilah faedah daripada ayat ni yang paling utama sekali. Ialah keutamaan, bukan keutamaan, kewajipan kita mengikuti petunjuk Nabi dalam beragama. Faedah paling besar sekali. Wajib kita mengikuti petunjuk Nabi dalam beragama. Jangan pakai kepala otak kita sendiri. Bahasa nak buat lagu ni molek buat ni, kita berbuat. Nak buat molek tu jangan sandarkan kepada agama lah. Jangan sandarkan kepada agama, jangan ajar orang lain supaya berbuat apa kita. Nak zikir 1000 kali ke 1 juta kali ke, ikut pandamung lah. Tapi nak kata hak tu amalan yang terbaik, amalan baik, tak boleh. Hak baik sekali hak Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi letak bilangan tertentu, kita kata yang paling baik letak bilangan tertentu. Kalau Nabi SAW tak letak bilangan tertentu, maka kita pun ikut Nabi, tak letak bilangan tertentu. Begitulah dalam semua urusan agama kita. Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ikut Nabi. Ini hak Nabi ke atas umatnya. Sebab tu siapa yang tak ada benda ni, akhirat nanti dia tidak boleh ikut Nabi. Kalau dia tak ikut Nabi di dunia, dia tak boleh ikut Nabi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala kata lagi, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari di antara kaum Nabi Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk kepada orang ramai dengan perkara-perkara yang hak, dan dengannya mereka menjalankan keadilan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faedah daripada ayat 158 tadi, kita kata pertama, kewajipan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua adalah kesyumulan ke bahasa kita, keumuman risalah Islam untuk sekalian alam. Makna risalah Islam ni berdasarkan ayat ni, Nabi diutuskan untuk sekalian alam, bukan untuk orang Arab saja. Sebaliknya untuk sekalian alam. Baik. Wal ayat fi hadha kathirah kama kana anna al ahadith fi hadha akthar min an tuhsar wa huwa ma'lumun min ad-din kulluhum. Semua sebenarnya ayat-ayat begini tu terlalu banyak. Hadis-hadis juga terlalu banyak. Bahawa menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan untuk sekalian alam. Dan terdapat hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Abu Bakar As-Siddiq
di saat orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abu Bakar As-Siddiq beriman. Dalam ramai-ramai manusia, Nabi diutuskan untuk sekalian manusia. Tapi sewaktu sekalian manusia tak beriman kepada Nabi ni, Abu Bakar beriman. Ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ni Nabi sebut waktu Abu Bakar dengan Umar tu ada selisih. Ingat tak? Di mana satu hari kanat baina Abi Bakrin wa Umar muhawarah. Tengah-tengah berbual antara Abu Bakar dengan Umar, fa'aghdaba Abu Bakrin Umar. Fansarafa anhu Umar mughdiban. Kemudian tengah-tengah cakap, Abu Bakar cakap menyebabkan Umar marah. Umar marah, kemudian Umar pun pergi. Fa'atba'ahu Umar yas'aluhu an yastaghfira lahu falam yaf'al. Abu Bakar pun pergi minta maaf dengan Umar. Umar tak maaf kat dia. Umar balik, Umar tutup pintu. Fa'aqbala Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Darda, masa tu Abu Darda riwayat hadis ni, kami masa tu duduk dekat Nabi. Nabi kata, amma sahibukum faqad ghamar. Dia kata, saudara kamu ni sedang marah, dia kata. Abu Bakar ni dia marah ke Umar pula. Mula-mula Abu Bakar cakap kepada Umar, Umar marah. Jadi bila Abu Bakar minta maaf, Umar tak maaf kat dia, dia pula marah ke Umar, tak maaf kat dia. Jadi dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umar selepas masuk rumah tu, dia menyesal pula tak maaf kepada Abu Bakar. Lepas tu fa'aqbala hatta sallama wa jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Umar tu menyesal, dia pula pergi jumpa Nabi juga. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia duduk depan Nabi, dia pun ceritalah kepada Nabi apa sebenarnya berlaku yang menyebabkan Abu Bakar ni marah kat dia ni. Tiba-tiba Rasulullah marah pula ke Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Tidaklah marah macam kita marah, tapi nak sebutnya Rasulullah ni dia marah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala Abu Bakrin yaqul wallahi ya Rasulullah la ana kuntu udlam. Abu Bakar pula pujuk Nabi, tak apalah ya Rasulullah, tak payahlah. Rasulullah lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal antum tariku li sahibi. Nabi kata, boleh tak kamu jangan buat sahabat aku ni marah. Boleh tak kamu tinggalkan sahabat aku ni, jangan boleh tak jangan buat Abu Bakar ni marah. Sesungguhnya aku waktu berkata kepada sekalian manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini Rasul Allah diutuskan kepada kamu semua. Faqultum kadzabtum. Semua kamu kata Nabi bohong. Tapi Abu Bakar yang kata saat itu, sadaqta. Abu Bakar kata Nabi Muhammad betul. Maknanya Abu Bakar ni dia beriman kepada Nabi saat semua orang kufur, tidak beriman kepada Nabi. Ialah sebab dia orang Islam pertama. Dari kalangan lelaki, Abu Bakar lah yang pertama sekali masuk Islam. Daripada kalangan wanita, Khadijah. Kalangan kanak-kanak, Ali. Kalangan hamba, Zaid bin Harithah. Jadi ini antara kemuliaan Abu Bakar. Tapi nak sebutnya dalam hadis yang ni, Nabi kata aku diutuskan untuk sekalian manusia. Tapi Abu Bakar yang beriman kepadaku sebelum orang lain.
Ini berkaitan dengan ayat yang kita baca, bagaimana Islam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk sekalian manusia. Baik. Jadi ikutlah Nabi, itu faedah kita. Dan juga kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq juga ada dalam hadis, ada dalam tafsir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni hamba yang beriman kepada Allah, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abilah setakat tu di mana Allah Ta'ala juga menyebut ada juga di kalangan orang umat Nabi Musa tu yang betul, ada. Sebagaimana Yahudi pun ada Yahudi hak betul hak zaman Nabi dulu, dan ada Yahudi hak tidak beriman kepada Nabi. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat hari ni, semua Yahudi walau baik secara mana pun tidak akan diterima Islam dia, melainkan dia kena ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu taala alam, kita berhenti setakat tu. Insya-Allah pada minggu depan kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.